Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi kita sambung sebab kita masak pendek ya. 30 minit ya. Masuk waktu buka surat apa tu? 15 23. Wajib kita percaya yang dikok bahasanya Nabi Muhammad bangsa Arab itu tadinya 13. Kita ni berapa dia bercampur dengan syamat tau bukan surat 13 tau. 23. Oh, muka 23 yang 13. Saya buka tanda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sifat Allah Ta'ala yang wajib yang kita semua mukallaf ni, tiap-tiap kita yang mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bila kita mengaku begitu, kita kenal siapa dia Tuhan, siapakah Tuhan yang bernama Allah. Jadi kita kenal Tuhan ni dengan segala sifat-sifat dia. Maka masuklah kita sifat yang ke-13. Yang ni sifat yang akhir. Sifat yang akhir bagi apa nama ni, mengikut mazhab Imam Hasan sifat yang ke-13 wajib kita percaya dan i'tiqad. Percaya maknanya beriman, dan i'tiqad berpegang teguh. Wajib kita orang yang mukallaf ni percaya, artinya beriman, dan i'tiqad berpegang teguh, berpegang sungguh. I'tiqad ni maknanya al-jazmu mutabiq bil haq, jazam yang putus, kemudian
berbetulan dengan yang sebenar. Wajib kita i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah bersifat dengan kalam. Sifat kalam adalah sifat yang paling payah dan juga yang banyak bahasan ialah sifat kalam. Kerana itulah ilmu ni dinamakan ilmu kalam. Sebab itulah ilmu yang kita belajar ni dinamakan sifat kalam. Kerana apa? Kerana ulama-ulama yang membicarakan ilmu tauhid ni dinamakan juga dengan ulama yang mutakallimin. Ulama mutakallimin ataupun ilmu kalam. Ilmu tauhid ni dinamakan juga dengan ilmu kalam. Kerana di situlah bahasa yang paling payah tentang kalam ni. Tapi saya tak sebut benda-benda payah-payah tu. Kalam masdari apa dia, kalam nafsi apa dia, kalam nafsani apa dia, kalam muhasalah bin masdar apa dia. Kemudian sebab apa kalam dia apa ni lawan dengan apa ni dengan makna kelu. Berkata dengan makna lawan dengan kelu. Dia tak berlawan dengan tidak apa ni bisu. Dia beza lawan dengan lawan dia kelu dan juga bisu. Itu beza. Itu lawan apa ni dalam ilmu mantik ni, lawan cara dik, lawan cara tanakut, lawan jadi lawan-lawan itu juga banyak bahasan yang kita tak cerah tu. Cuma bagi kita yang mukallaf ni wajib kita i'tiqad Tuhan tu tetap bersifat dengan kalam. Apa makna kalam? Artinya berkata-kata. Kalau dalam kitab Al-Quran di sinilah dia bahas panjang. Ulama Jawi dulu termasuk dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab Faridah pun dia terjemah kalam makna berkata-kata dalam kitab Faridah, dan juga dalam kitab Tauhid yang lain pun dia terjemah dengan kalam makna berkata-kata. Tetapi apa ni dalam kitab Baqarah karangan Pak Daim dia tulis kalam dengan makna berkata. Sebab apa? Apa alasannya? Berkata tu iaitu satu sifat. Nampak? Berkata tu iaitu satu sifat. Berkata tu ialah sifat. Bila dia bersifat dengan bila dia bersifat dengan berkata, maka dia boleh berkata-kata. Bila kan? Bila dia bersifat dengan sifat berkata, maka dia boleh berkata-kata. Kalau kita terjemah kalam dengan makna berkata-kata, dengan dia bersifat berkata-kata tu dia boleh berkata-kata. Dia nanti betul. Beza. Sebab itulah dia kata berkata-kata tu bukan sifat kalam, bukan apa ni, bukan sifat. Berkata-kata tu apa ni kalam juga. Tapi dia masuk dalam kalam apa? Kalam nafsika, kalam muhasalah bin masdaka, kalam nafsanika, kalam nafsi. Kalau hak duduk dalam perut kita, hak kita dah ingat, kita pejam mata, kita tutup mulut. Kita berkata-kata. Cuba kita pejam mata, kita tutup mulut. Boleh kita berkata sahaja aku boleh. Itu dia panggil kalam yang bahasa kalam yang bahasa nafsi. Itu hak kita dalam perut kita, hak kita ingat. Hak kita keluar dah tu muhasalah bin masdar. Sampai boleh tulis di Quran tu. Sebab itulah
hak tulis di Quran tu kita kata kalam Allah juga. Kalam juga. Orang dia nasyid lepas baca Quran. Betul-betul ada je. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalam yang qadim, kalam Allah. La yumallu sama'u. Tak jemu-jemu mendengarkan dia. Daripada dulu sampai hari ini kita tak jemu-jemu dengar kalam Allah. Tak pernah kita jemu. Tak pernah jemu dengar kalam Allah. Lagi kaji, lagi nampak. Lagi kaji, lagi kita nampak kehebatan dia. Tak jemu-jemu. Beratus ribu kitab kalam tentang kalam. Kalam juga. Jadi hak kita nak cara tu kalam hak ada di Allah Ta'ala. Kalam yang bertenggak duduk di zat Allah tu. Hak tu lah kalam, hak tu lah sifat kalam. Mana kalau kita duduk di mana dengan kita? Kalau kita duduk dekat dengan kita, cuba kerak dengan kita, tak boleh kata, tak boleh cakap. Itu bagi manusia, kalam, sifat kalam kita duduk di anak kita. Itu kata sifat kalam ni. Bila bahas tu panjang. Jadi kita ni cara mengaji mengaji kita cara macam ni, kita mengaji cara mudah. Kalam ni makna dia perkata. Kalam makna dia perkata. Bila Tuhan bersifat dengan sifat perkata, maka dia boleh berkata-kata. Kalau kita kata kalam makna berkata-kata, makna Tuhan tu tak berhenti cakap. Dia berkata-kata saja, dia berkata-kata saja, tak berhenti-henti. Ni habis dah wahyu kat apa nama ni, dekat Nabi pun duk cakap lagi. Bila mana dia berhenti? Tu kalau kalam makna berkata-kata. Jadi kalam dengan makna berkata. Lawan dia bisu. Lawan dia bisu. Kalau kalam makna berkata-kata tu barulah lawan dia clue. Jadi kalam ni dia kata iaitu satu sifat yang ada. Sifat tu yang ada lagi qadim. Sifat tu yang ada lagi qadim, maknanya yang ada di Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu makna yang qadim. Yang qadim ni maknanya yang ada pada Allah Ta'ala sedia kala lagi. Yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat tu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sejak dulu kala lagi, sejak ada zat Allah, sejak itulah ada kalam. Sejak itulah ada kalam di Allah Ta'ala, di zat Allah Ta'ala. Adapun kalau manusia ni, dia mari pelan, masa budak-budak tak pandai cakap lagi, tak pandai berkalam lagi. Lepas tu naik umur setahun, dia pandai lah. Dia pandai lah cakap elok-elok. Lepas tu naik 2 tahun, berhenti dah sebut umur ayah. Naik 3 tahun, pandai lagi. Dia mari pelan sifat kalam tu. Adapun kalam pada Allah, sifat kalam pada zat Allah ni, ada di zat Allah Ta'ala sedia kala ni. Itu kata kalam tu yang qadim, yang ada lagi qadim. Tidak dapat diketahui hakikatnya. Mana sebenarnya kita tak nampak, kita tak tahu macam mana. Tetapi tetap seperti yang disebut, tidak diketahui hakikatnya. Kita tak tahulah surah lah pada Allah Ta'ala lagunya ada. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab nampak, kita boleh tengok dia cakap macam mana.
Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah dia boleh berkata-kata. Dengan dia bersifat kalam itulah dia berkata-kata. Dia boleh berkata-kata, yakni boleh memberi reti dan faham. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah ia boleh berkata-kata. Tambah situ sikit, tetapi tidak berhuruf dan bersuara. Mana? Tulis itu. Tetapi tidak berhuruf dan bersuara. Kalau dia ni berhuruf bersuara, macam makhluk juga, macam manusia juga. Kalau lagu tu jadi Tuhan apa? Tak berhuruf, tak bersuara. Tapi macam mana? Yang ini boleh memberi reti dan faham kepada siapa-siapa yang ia hendak memberi reti dan faham. Macam mana Tuhan bagi faham dan reti kepada Nabi Musa. Itu pun tak apa berhuruf besar. Nabi Musa balik daripada apa? Daripada Yaman. Daripada rumah Nabi Shu'aib. Duduk di rumah Nabi Shu'aib, kahwin anak Nabi Shu'aib lama lah. Sampai nak beranak tak bininya, balik dia ke Mesir. Bila nak balik dia ke Mesir, sampai tengah jalan, waktu gelap dan turun hujan. Turun hujan, jamu ada bawa pergi. Duduk dalam gelap. Dalam surah Tuhan. Lepas pada tu, dia nak buat apa? Dia suruh isteri dia duduk. Duduk di sini. Aku nampak api. Duduk di ini anastu nara. La'alli atikum minha biqaratin aw atiku 'ala an-nari. Duduk di sini aku nampak api. Tiba-tiba bila dia pergi tengok di situ ada satu pohon tu api dia menyala di pohon tu, pohon yang hidup. Bila dia sampai dekat pohon tu, maka dia dengar suara Allah Ta'ala. Ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni. Aqimis shalah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Wahai Musa, ana Allah, aku Allah. Pecah kasut kamu, buang kasut kamu. Sebab kasut Nabi Musa daripada kulit yang tak sama. Jadi bila nak menghadap Allah Ta'ala, nak musyahadah dengan Allah Ta'ala, kena bersih pakaian, tempat, hati bersih. Macam kita juga semayang. Bila kita nak musyahadah, nak muwajah dengan Allah Ta'ala, menghadaplah kita, lepas tu kita bertakbir Allahu Akbar. Aku semayang maghrib, aku menjauh 4 rakaat, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Masa tu kena bersih. Syariat kita macam tu juga. Syariat Nabi Musa pun bila dia menghadap Allah Ta'ala bersih, kena bersih. Buka kasut kamu. Nabi Musa faham, Nabi Musa reti. Tapi Tuhan bercakap dengan Nabi Musa tak berhuruf, tak bersuara. Jadi yang ini boleh memberi reti dan faham kepada siapa-siapa yang ia hendak memberi reti dan faham. Sebab itulah Musa digelar dengan Kalimullah. Nabi yang bercakap dengan Allah Ta'ala secara live, direct terus. Itu dia hebatnya Nabi Musa. Jadi Allah bercakap dengan Nabi Musa.
Wa kallama Allah Musa takliman. Takliman juga maf'ul mutlaq. Dia muakkid dengan amin. Nak menyungguhkan bagi amin. Memang cakap dulu. Cakap dulu. Sehingga Nabi Musa faham. Ikhlaqna alaika. Nabi Musa faham. Innaka bil wadi muqaddasi tuan. Musa faham. Wahai Musa, bukan kasut kamu, tidak kasut kamu, semua yang kamu duduk di satu lembah yang suci. Nabi Musa faham. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, di tangan kamu itu apa dia? Nabi Musa faham. Dia asaya, kata Nabi Musa, ni tungkatku. Atawakkau 'alaiha wa awshuya ala ghanami wa fiha ma'aribuhu kubra. Nabi Musa bila cakap dengan Allah Ta'ala, dia jadi lajar. Jadi sedapnya dia bermuajah dengan Allah Ta'ala. Dia tak ingat lain dah. Rupanya bila bercakap dengan Allah Ta'ala ni, nikmat yang paling sedap, tidak ada yang lain dah. Nabi Musa, Tuhan tanya sepatah jawab 10. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa di tengahmu? Ada jangan kamu. Nabi Musa jawab, hiya asaya, tungkatku. Atawakkau 'alaiha wa awshuya ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tungkatku ni aku buat ekor barang. Lepas pada tungkat aku ni juga aku buat ikan kayu untuk bagi makan untuk bagi makan kambing-kambing peliharaan aku. Lepas tu tungkat ni juga untuk kegunaan yang lain. Tuhan tanya sepatah dia waktu. Sebab sedapnya nikmatnya dengan Allah. Bila mana bermusyahadah dengan Allah. Itu kata bila mana Tuhan bersifat dengan sifat berkata, maka dia boleh berkata-kata, yakni boleh memberi dan faham kepada sesiapa yang dia kehendak memberi faham, berti dan faham. Inilah dikatakan ta'alluq dalam ta'alluq dilalah. Memberi dan faham tu dia panggil ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah, memberi berti dan memberi faham. Habis. Itu kita cara ringkas. Dan wajib kita percaya dan iktifad. Wajib kita percaya, beriman lagi dan berpegang teguh lagi bahawasanya tidak ada sama sekali, maksudnya mustahil di atas Allah bersifat dengan lawannya, iaitu kelu lawan bagi berkata-kata, atau bisu lawan bagi perkata. Jadi bila tak ada sifat perkata tu, bisu tu. Bisu ni orang yang tak ada sifat perkata. Kalau perlu orang ada sifat kata, mungkin lidah dia pendek. Dalil di atas yang demikian itu mana? Dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Nabi alasan di mana? Alasan dia ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Tiba dia letak dengan takliman. Takliman tu nak membuatkan bagi kalama tu. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan, yakni berkata akan sebagai berkata-kata. Tuhan bercakap sungguh-sungguh dengan Nabi Musa sehingga Nabi Musa faham dan berhati. Itu dari dia. Kalau orang tanya kita, mana dia kata Tuhan itu bersifat dengan dalam? Itu dalam Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalil yang nakli yang kita ambil daripada Quran.
Kalau dalil akli pula, dalil akli ni kalau Tuhan tak bersifat dengan kalam, baharu pun. Macam mana dia boleh mengadakan baharu? Macam mana dia boleh merintah semua baharu? Langit, bumi, manusia dan segala-galanya. Dia tak boleh cakap. Dia nak merintah mana? Mustahil. Itu dari yang kita fikir sendiri. Yang ulama tunjuk kepada kita cara berfikir, maka yang itu nama dalil akli. Kita ambil dalam Quran, dalil akli. Atau dalil atas yang demikian itu Allah bersifat dengan kalam ni, baharu alam ini. Jadi kalau dia tak bersifat dengan sifat kalam, bagaimana dia nak boleh menerajui, bagaimana dia boleh nak merintah alam ini? Sudah tentu mustahil. Kemudian habis kita pegang di situ. Itulah akidah kita. Itulah akidah kita dan cara fikir kita. Yang ulama tunjuk, siapa ulama ni? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Mansur al-Maturidi dan juga Imam Asy'ari, Hasan Abu Hasan al-Asy'ari, macam tu cara dia. Kita ni beriman dengan Allah Ta'ala, macam tu cara dia. Kita pun peganglah hukum, kita pun peganglah pasal dalam ingatan kita, dalam iktibar kita pegang macam tu sampai kita bertemu Allah Ta'ala. Itulah kata mengaji ilmu akidah. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni, kena pasal semua dah iman, kena pukul semua dah iman, kena kuat semua dah iman. Ni duk berlaku ni kita tak tahu lah. Semakin berhari, semakin besar, semakin hari, semakin banyak. Kita tak tahu ni kita ni macam mana. Ada ulama-ulama kita tengok dalam YouTube, dia kata ni lah tanda kiamat. Banyaklah tanda kiamat. Bila dari tanda kiamat tu dia makin besar. Dia Nabi bagi tanda 3. Yang pertama alamatul sughra, tanda kecil. Sudah berlalu 100 tanda sughra. Mari pula alamatul wusta, tanda alamat kiamat yang kecil. Apa nama ni? Yang sederhana. Perempuan macam laki-laki yang tak tarawalun bunyan, antara dalam amatur rabbataha, anak pakai jadi toki lekak, mak jadi mak jadi polis. Antara dalam amatur rabbataha, amah melahirkan anak dia. Amah tu budak melahirkan mak dia. Maknanya dia jadi toki pada mak dia. Dia jadi toki pada pak dia. Pak dia kena ikut dia belakang. Dia tak hitung mak pak dia. Mak pak dia jadi kuli. Itu alamat musta. Berlaku dah. Ya tatawalun bunyan. Berlaku dah. Bangunan pencangkalan ni dah berlaku dah. Lepas tu dia nak pergi pula ke alamat yang besar, alamatul kubra yang 10. Lahir Imam Mahdi, timbulnya Imam Mahdi. Ada keburuan juga dah. Dia bertanya dah, macam mana ni nak selesai ni? Dunia ni tak ada selesai dah. WHO tu tak ada dah. Habis doktor kan? WHO tu doktor dunia habis doktor dah. Tak lega-lega penyakit. Kau nak mengebak lagi tak? Lagi berubat, lagi mengebak. Lagi berubat, lagi mengebak. Sampai manusia tak ada dekat dah. Nak bersalam pun tak boleh dah. Nak mengaji pun tak apa nak boleh dah. Nak sembahyang pun kena hak dah. Nampak hak rajin sembahyang tu bagus dah. Nampak tak rajin sembahyang tu, dia tak apa.
Siapa akan kata apa boleh? Dia tu malah lah. Ni orang tak boleh nak, tak boleh. Dia baru setuju dengan nafsu dia. Tak boleh sebenarnya tu. Baru setuju dengan nafsu dia. Baru setuju dengan syaitan dia. Jadi tu imam pun kata apa? Mari imam dia kata boleh bawa ramai. Kan? Kena ikut SOP lah. Habis jadi selama dunia. Tak boleh nak selesai. Tunggu tu bertawa. Tunggu imam Mahdi. Kalau betul lah dia cakap tu, masuklah. Tak 10 ni. Tak 10 ni masuklah. Kalau kita daripada Ustaz nak pergi sungai tadi, tinggal 10 kilo kan? Dekat 10 kilo kan? Tengok sungai tadi 10 kilo ke tak? Lepas tu 9 kilo. Lepas tu 8 kilo. Sampai. Benar bukan nombor dekat. Benar pun jauh. Bukan nombor jauh pun dekat. Kullu hati boleh. Tiap-tiap hal yang memang itu pun dekat. Cuba kita tengok. Kita nak dekat akhirat. Kalau jauh kan pun dekat. Kamu tak pernah ingat lagi. Tu puamu dengan tak sedang ke dunia lagi. Sampai bumi punya kecil kan tengok. Buat galak lagi, tak ingat kebutuhan lagi. Tak reti lagi, tak tahu lagi, tak kenal lagi Tuhan. Duduk di atas muka bumi ni 40 tahun dah. Tak kenal lagi Tuhan bumi ni. Siapa dia Tuhan? Duduk makan banyak mana, dah duduk tidur, duduk apa semua. Tak kenal lagi Tuhan bumi. Siapa dia Tuhan bumi? Tuhan lah. Sampai dia nak hancur semua bumi ni. Nak kimat lah. Tu pun tak kenal lagi. Benda tu kenal. Duit kenal sangat lah. Ada makan sana. Habislah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara kita kenal Tuhan. Kenal segala sifat dia ada. Lepas tu kenal pula sifat-sifat yang tak ada mustahil. Habis. Maka kita kenal Tuhan. Maka kita mentauhidkan Allah Taala. Tak ada tauhid yang lain. Kita ikut dialah yang berkuasa, dialah yang menjanjikan, dialah segala-galanya, dialah Tuhan. Tak ada yang lain melainkan Allah saja. Lepas tu pula kita pergi pula Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa dia Muhammad? Kau tanya lagi. Muhammad mana? Muhammad mana? Muhammad Rasulullah tu. Muhammad mana? Ini ada sedikit lagi. Dan wajib kita percaya dan ikut bahawasanya tetap dan sabit. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan boleh. Apa maksud boleh? Harus. Tuhan bersifat dengan sifat harus. Bebas bagi dia. Mengadakan mana-mana mungkin. Mungkin mana makhluk ataupun alam. Bebas bagi Allah Ta'ala nak buat makhluk, nak mengada makhluk, nak mengadamkan, meniadakan makhluk. Itu harus bagi dia. Bebas bagi dia. Tak ada apa pembedahan. Dia nak buat bumi kering. Boleh. Tak ada apa pembedahan. Dia nak bagi hujan sepanjang masa. Boleh. Tak ada apa pembedahan. Harus bagi dia. Dia nak bagi mati kita masa mana, nak bagi hidup masa mana, panjang umur masa mana, lama mana. Itu boleh. Harus bagi dia. Dan boleh mana harus meniadakan mana-mana mungkin. Mana-mana alami. Tidak wajib dan tidak mustahil.
Allah Ta'ala mengadakan atau menyatakan mana-mana mungkin. Inilah satu sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat yang harus, sifat yang jaiz. Dia bersifat dengan sifat yang harus. Makna harus apa dia? Maknanya boleh, boleh berlaku. Nak mengajarkan sesuatu boleh, nak menyatakan sesuatu boleh. Kalau kita beriman Allah Ta'ala, kalau kita percaya dengan Tuhan kan, kita tak ada rasa mana. Barulah kita rasa diri kita ni Allah Akbar, aku ni hamba lah, aku ni siapa dia datangkan lah. Duduk bawah pegangan Tuhan, duduk bawah ta'aluk Allah Allah Ta'ala. Aku ni siapa? Jadi dia tak boleh nak beken lah. Dia tak boleh nak sombong. Bila dia ingat aku tu dia hamba, dia kuli. Mana boleh kuli ni nak lebih berapa? Mana boleh nak lebih kuli itu, nak lebih pada Tuhan dia tak boleh. Kita nak lebih pada Tuhan tak boleh. Jadi sebab itulah kita belajar tauhid. Bila kita belajar tauhid, barulah kita nampak rupanya Allah Ta'ala. Kita kata, ya macam ni tadi. Kita yang cekak tu. Mana dia dalil dia? Dalil atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala memperbuat ya Allah apa-apa yang menghendaki dia. Dia boleh buat, dia boleh mengadakan. Jadi kamu tak selalu tanya lah apa yang Tuhan buat, tapi kamu tanya apa yang kamu lakukan. Kamu tanya kepada diri kamu sendiri, tu selalu tanya apa Tuhan buat. Sebab pola Tuhan tak buat aku ni jadi kaya. Sebab pola Tuhan tak buat aku ni putih macam orang putih, hidung macam tu selalu tanya. Sebab Tuhan tak ada takwa bila larang dia. Itu sifat yang wajib bagi dia, yang ada di dalam Allah Ta'ala. Atau dari yang demikian itu, atau demikian itu baru alam ini. Sebenarnya kita ambil dari baru alam ini. Kalau dia tak bersifat dengan sifat harus, macam mana boleh ada alam ini? Kemudian kita buat itu, inilah cara-cara percaya dan beriman dengan Allah. Inilah cara dia. Inilah cara kita beriman dengan Tuhan. Kenal bagi kenal semua, kita kenal Tuhan. Inilah cara dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.